Assalamualaikum, selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 dalam bab reka bentuk sistem vertigasi. Okey, untuk pengetahuan semua, kita dah habis ke semua subtopik dalam bab reka bentuk sistem vertigasi ni. Jadi hari ini saya akan buat sedikit rumusan dan juga kita akan buat latihan pengukuhan. Okey, jom kita tengok apa yang kita dah belajar sepanjang bab reka bentuk sistem vertigasi ni. Okey, dalam subtopik yang pertama kita dah belajar macam mana nak mentarikh sistem vertigasi, iaitu sistem vertigasi ni kita dah tahulah dia adalah larutan baja dan juga air dekat yang kita bekalkan kepada zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan, kan. Okey, seterusnya kita dah belajar ada berapa kaedah penanaman. Kita ada 2 kaedah, struktur perlindungan hujan dan juga struktur tanpa perlindungan hujan. Kemudian kita belajar apa tujuan sistem vertigasi ni. Kita ada 3 tujuan. Kita nak elakkan tanaman kita daripada dijangkiti penyakit bawahan tanah, kita nak memudahkan pengawalan serangga dan juga kita nak pemberian baja yang lebih berkesan pada tanaman kita. Itu yang kita dah belajar dalam subtopik 1. Dalam subtopik 2, kita dah belajar komponen utama vertigasi, iaitu kita ada tangki nutrien, kita ada pam air, kita ada penapis, kita ada paip ladang, kita ada alat pengatur masa, kita ada set penitis. Okey, seterusnya keperluan asas apa je yang digunakan dekat dalam sistem vertigasi ni? Kita ada tangki larutan baja, kita kena ada 2 kan, untuk A dan juga B. Kemudian kita ada larutan stok baja. Stok larutan baja ni kita ada 2, dia dalam bentuk serbuk. Kemudian kita ada media tanaman. Kita ada media tanaman seperti kokopit, kita ada pitmus dan juga sekam padi. Sekam padi ada 2 kan, mentah dan juga yang dibakar. Kemudian kita ada biji benih. Biji benih sistem vertigasi ni kita gunakan biji benih hybrid. Okey, dan yang terakhir adalah alat pengukur. Okey, seterusnya adalah sistem pengairan vertigasi. Kita dah belajar kan, kita ada berapa sistem pengairan vertigasi? Kita ada 3. Kita ada jenis percikan, kabus dan juga titis. Okey, kita pergi kepada subtopik yang ketiga pula. Okey, dalam subtopik 3 ni kita belajar macam mana nak lakar reka bentuk baru sistem vertigasi berdasarkan 2 teknik yang kita dah belajar, iaitu teknik secara jejari dan juga secara gegelang, kan. Okey, dalam subtopik 4, apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar analisis elemen reka bentuk sistem vertigasi berdasarkan elemen reka bentuk, iaitu berdasarkan borang analisis lah kita nak analisis kita punya lakaran berdasarkan elemen reka bentuk seperti garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ruang. Okey, itu yang kita dah belajar dekat dalam subtopik 4. Okey, dekat dalam subtopik 5, apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar macam mana nak buat penilaian pada lakaran berdasarkan 5 kriteria, iaitu kecenderungan inovasi, kreativiti dan juga keaslian reka bentuk, kandungan unsur, simbolik, emosi, estetika dan penampilan, kecenderungan fungsi dan praktikal, kekuatan kualiti dan juga keboleh kepasaran dan juga ergonomi. Okey, itu yang kita dah belajar dalam subtopik 5. Dalam subtopik yang terakhir, iaitu subtopik yang ke-6, kita belajar macam nak membina mockup dan juga model. Kalau kita nak bina mockup dan juga model ni, kita kena pastikan kita ada lakaran sebagai panduan kita untuk membina mockup dan juga model. Okey, di mana kita ada bina mockup dan model ni, kita gunakan bahan kita semula kan. Kemudian lepas je kita bina mockup dan model, kita ada ujian penilaian kan, iaitu ada 2 jenis. Kita ada ujian penilaian titis model separuh berfungsi dan juga ujian sambungan mockup. Okey, itu yang kita dah belajar sepanjang topik reka bentuk sistem vertigasi ni. Okey, jadi jom kita buat sedikit latihan pengukuhan. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 131. Okey, untuk soalan yang pertama, padankan pernyataan di bawah dengan jenis sistem pengairan vertigasi yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan. Okey, jadi dekat sini ada jenis sistem pengairan vertigasi lah. Jadi kita kena padankan dengan betul. Okey, untuk yang A ni, larutan baja disalur terus ke zon akar pokok. Ingat lagi tak macam mana rupanya? Macam ni rupanya kan, iaitu ini adalah jenis sistem pengairan vertigasi sistem pengairan
titis kan. Iaitu jawapannya adalah B lah. Secara titis kan, kalau kita nak salur terus kepada zon akar pokok. Okey, untuk B pula, larutan air jatuh seperti air hujan. Ingat lagi tak macam mana dia boleh putar 360 darjah. Lepas tu kita gunakan tekanan yang tinggi untuk kita pump air naik ke udara, kemudian jatuh seperti air hujan. Itu adalah sistem pengairan percikan. Jawapannya adalah A. Okey, C. Larutan air disembur seperti kabus. Kalau larutan air disembur seperti kabus, itu adalah kita gunakan nozzle yang kecil kan untuk nak jadikan air kita macam kabus tu. Itu adalah sistem pengairan semburan kabus. Jawapannya adalah C. Okay, kita pergi kepada soalan 2. Tandakan betul pada komponen asas sistem pengairan fertigasi yang betul dan pangkal bagi yang tidak berkaitan pada petak yang disediakan. Ingat lagi tak kita ada berapa komponen asas sistem pengairan fertigasi ni? Kita ada 3 kan? Sumber, medium dan juga alur keluar. Okey. So, jawapan dekat sini, yang A ni betul lah kan sumber. Kalau yang B ni alur keluar. Betul lah. Kalau C ni je yang salah. Dia bukan, alat pengatur masa ni dia bukan komponen asas sistem pengairan fertigasi. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Nyatakan 3 komponen yang terdapat pada set penitis. Set penitis. Ingat lagi tak? Yang tajam-tajam ni apa? Yang tajam-tajam ni adalah penitis. Yang ini adalah nipple. Dan ini adalah tube mikro. Di mana set penitis dan juga nipple ni kita sambung pada tube mikro. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Nyatakan nama alatan berdasarkan keterangan fungsinya. Okey, dekat sini ada fungsi. Jadi kita kena namakanlah alatannya. Menakung larutan baja. Kalau menakung larutan baja itu adalah dekat mana kita nak simpankan kita punya baja, larutan baja? Dekat dalam tangki nutrien. Okey, ini adalah bentuk tangki nutrien. Seterusnya, berfungsi sebagai suis automatik. Kalau berfungsi sebagai suis automatik, itu adalah alat pengatur masa lah, sebab kita boleh set masa kan, set kekerapan. Jadi itu adalah berfungsi sebagai suis automatik. Yang terakhir adalah menghalang benda asing masuk ke sistem pengairan. Kalau kita nak menghalang ataupun kita nak menapis, itu adalah alatan, fungsi alatan penapis. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Rajah 1 menunjukkan satu daripada komponen utama sistem pengairan fertigasi. Okey, ini adalah rajah 1. Okey, berdasarkan rajah 1 ni, pada bahagian yang manakah komponen ini dipasang? Ini apa ni? Ini adalah pump air, iaitu kita pasangkan dekat mana? Kita pasangkan pada pipe utama dekat dalam tangki nutrien. Okey. Kita tengok pula soalan B. Namakan komponen yang perlu digunakan bersama-sama alatan ini. Kita akan gunakan bersama-sama dengan penapis lah, sebab kita nak pump air ni pastikan keluar masuk kat penapis, barulah pergi dekat tanaman kita. Okey, yang kedua kita akan gunakan pipe ladang untuk sambungannya. Okey. Seterusnya soalan yang ke-6. Rajah 2 menunjukkan 2 alatan dalam sistem fertigasi. Ini. Tahu tak apa dia ni? Berdasarkan rajah 2A dan rajah 2B, namakan alatan tersebut. Rajah 2A ni adalah isi meter. Manakala rajah 2B ni adalah pH meter. Okey, nyatakan fungsi kedua-dua alatan tersebut. Jadi kita kena bagi tahulah apa fungsi kedua-dua alatan ni. Okey, yang pertama, yang ini isi meter. Isi meter fungsinya untuk kita nak ukur kepekatan larutan baja, sama ada larutan baja tu pekat ke, cair sangat ke, ataupun bersesuaian dengan kita punya tanaman. Okey, seterusnya adalah pH meter. pH meter untuk kita nak ukur keasidan ataupun kealkalian air. Adakah air kita bersesuaian? pH air, ingat lagi tak? 5.5 hingga 6.5. Okey, kita ukur menggunakan pH meter. Okey, untuk soalan yang ke-7, tanaman dalam sistem fertigasi didapati kurang dijangkiti penyakit akar. Nyatakan 2 jenis penyakit tersebut. Ingat lagi tak? Penyakit-penyakit bawahan tanah. Kita ada Phytium, Fusarium, Rhizoctonia dan juga layu bakteria. Okey, awak boleh tulislah kita ada 4 jawapan dekat sini. Awak hanya tulis 2 sahaja sebab soalan minta 2 sahaja. Okey, so kita isilah Phytium, Fusarium, ataupun awak nak isi yang lain pun boleh.
Okey, soalan B pula, huraikan mengapa ini berlaku. Macam mana penyakit akar ni boleh berlaku, di mana penyakit ini dia berpunca daripada tanah lah kan. Kalau fertigasi kita tak gunakan tanah, kita gunakan media tanaman kokopit, sekam padi ataupun pit moss. Jadi sistem fertigasi lebih selamat berbanding kita tanam dekat tanah. Sebab adanya penyakit akar ni, iaitu dekat dalam tanah ni kita ada bakteria ataupun kulat, di mana mereka ni memang duduk dekat dalam tanah untuk jangka masa yang sangat panjang. Dan macam mana dia orang boleh hidup? Dia orang ni akan menunggu sampailah ada perumah untuk dia orang hidup. Jadi dekat sini bakteria ni akan hidup kalau ada perumah. Perumah ni siapa? Perumah tu adalah tanaman kita lah. Jadi kalau ada tanaman, contoh kita tanam tanaman kita kat sini, jadi bakteria-bakteria yang ada dekat dalam tanaman, yang ada dalam tanah ni akan pergi kepada tanaman kita untuk hidup. Okey, jadi itulah macam mana boleh berlakunya penyakit akar. Seterusnya, soalan nombor 8. Zamri tidak menggunakan alat pengatur masa dalam sistem fertigasi yang dibina di rumahnya. Okey, dia tak gunakan alat pengatur masa lah. Dekat sini, dia tidak menggunakan alat pengatur masa. Jadi, soalan, apakah kesannya pada sistem pengairan fertigasi tersebut? Ada kesan tak kalau kita tak gunakan alat pengatur masa? Tak ada kesan apa-apa pun. Malah sistem fertigasi Zamri ni dia boleh berfungsi dengan baik. Sebab dia tak ada alat pengatur masa je. Alat pengatur masa ni untuk kita nak setkan masa larutan baja tu diberikan kepada tanaman. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Okay. So, untuk B pula, berikan cadangan anda untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. So, macam mana kita nak pastikan Zamri punya sistem pengairan ni berjalan dengan baik? So first kita akan Zamri ni kena buka dan juga tutup suis pam air untuk nak pengaliran larutan baja dan juga air kepada tanaman. Dia kena buat secara manual lah sebab dia tak ada alat pengatur masa kan. Jadi dekat sini Zamri kena buka dan tutup pam airnya. Okey. Jadi pam air yang kena buka kena tutup ni kena ikut waktu bila. Zamri ni kena buat setiap hari lah sebab dia tak ada alat pengatur masa. Jadi dia kena buat setiap hari mengikut masa penyiraman yang telah dirancang oleh Zamri. Okey. Jadi itulah cadangannya untuk kita nak pastikan sistem fertigasi Zamri ni berjalan dengan baik. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Satu daripada perbezaan tanaman secara konvensional dengan tanaman secara fertigasi ialah keseragaman pokok. Jelaskan sebab ini berlaku. Okey, sebabnya pokok yang kita tanam secara fertigasi, kita gunakan biji benih hybrid kan. Kalau untuk tanaman konvensional kita ambil daripada benih pokok induk. Contohnya kalau tanaman hybrid ni kita boleh, kalau sayuran lah, kita boleh tanam cili, halia, kangkung, kailan, sawi, kobis. Kalau macam buah-buahan pula, untuk biji benih hybrid kita ada rock melon, anggur, beri dan sebagainya lah. Okey, kita tengok pula soalan B. Soalan B ni terangkan perbezaan dari segi kos dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk kedua-dua sistem ini. Okey, jadi kita akan buat perbezaan lah. Kalau kita nak buat perbezaan, pastikan kita buat dalam bentuk table supaya senang kita nak bezakan antara sistem fertigasi dan juga sistem konvensional. Okey, dekat sini dia soalan minta kita berikan perbezaan dari segi kos dan juga dari segi pengetahuan kan. Okay, so dekat sini kita kena buatlah berdasarkan pengetahuan teknikal dan juga kos tu adalah modal lah. Okay, kalau dalam sistem fertigasi, pengetahuan teknikal sangat diperlukan kan. Sebab apa? Sebab petani ni dia kena pilih benih yang betul, pemasangan sistem fertigasi lagi, lepas tu kena ada teknik penyusunan tanaman kan. Kalau teknik penyusunan tanaman ni kita kena tengok berapa jaraknya, macam gitulah. Okey, untuk sistem konvensional hanya sekadar perlu sahaja. Okey. Okey, untuk
dari segi kos, iaitu modal. Dah kalau sistem fertigasi kita perlukan kos yang tinggi kan, iaitu kita kena ada jaring kalis serangga, tube mikro, polybag, pam air dan sebagainya. Kalau sistem konvensional, kosnya adalah rendah, iaitu kita hanya perlukan benih dan juga tanah yang subur saja untuk kita nak pastikan sistem konvensional ni pertumbuhan tanamannya adalah bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Rajah 3 menunjukkan satu daripada komponen utama sistem fertigasi. Berdasarkan rajah 3, nyatakan nama komponen itu. Okey, ini adalah rajah 3. Jadi ini adalah apa? Ini adalah penapis. Penapis ni ada macam-macam jenis lah. Ada yang macam ni, ada yang macam ini, ada yang macam ni. Okey. Soalan B, bincangkan bagaimanakah komponen ini dapat membantu sistem pengairan fertigasi berjalan dengan lancar. Macam mana? Apa fungsinya penapis ni? Okey, penapis ni kita akan pasang selepas daripada pump lah, kan? So pump masuk kepada penapis. Penapis ni dia akan tapis apa? Dia akan tapis habuk dan juga benda asing. Dia akan tapis dulu, kemudian barulah dia alirkan kepada sistem pengairan dan seterusnya kepada penitis. Jadi dekat sini kita dapat elakkanlah daripada bahagian hujung penitis tu. Hujung penitis tu kan ada lubang halus untuk keluarkan air kan. Jadi kita dapat elakkan daripada tersumbat. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk bab reka bentuk fertigasi ni. Terima kasih.